Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan satu bentangan, iaitu berkenaan dengan isu kontemporari dalam pengajian tafsir, iaitu metodologi dalam ilmu tafsir. Perbincangan ini akan berkisar kepada tiga topik utama. Satu, berkenaan dengan karya tafsir di Malaysia dan tokoh ahli tafsir. Yang kedua, metod penafsiran sofistik dan karya tafsir sofistik. Dan yang ketiga ialah tafsir Fazlur Rahman, iaitu metod penafsirannya. Pendahuluan, sebagaimana yang kita maklumlah bahawa Quran merupakan kitab Allah kepada manusia sebagai panduan. Tanpa pemahaman yang sebenar menyebabkan manusia akan hancur dan musnah. Sebab itu perlu kepada penafsiran Al-Quran dalam memahami konteks sebenar pengertian Al-Quran tersebut. Dan penafsiran Al-Quran ini secara umumnya telah pun bermula dari zaman Rasulullah SAW sehinggalah kini dan sehinggalah ke hari kiamat. Sebab Al-Quran itu sentiasa hidup dan sentiasa baru. Jadi tiga perkara ini akan diperkenalkan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada 4 karya tafsir di Malaysia. Sebenarnya ada berpuluh-puluh karya tafsir yang ada di Malaysia. Cuma untuk bentangan ini saya bukakan 4 jenis karya tafsir. Yang pertamanya tafsir At-Tibyan, yang dikarang oleh Fadil Tuan Guru Yang Berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi, yang banyak surah Al-Hujurat, surah As-Saff, surah Luqman, surah Al-Kahfi, Yasin, Al-Baqarah dan seumpamanya lah. Yang kedua ialah tafsir berkenaan dengan surah Yasin dan kebangkitan umat. Ini juga salah satu daripada bentuk tafsir Al-Quran. Yang ketiga, yang tak asing lagi, ialah berkenaan dengan tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dikarang oleh Datuk Abdullah Basmeh. Dan yang keempat, satu lagi bentuk penafsiran yang moden, iaitu Tidurnya Mereka 309 Tahun, Ashabul Kahfi, yang dikarang oleh Abdul Fattah Zakaria. Okay. Kita tengok sesuatu ya. Okay, yang pertama berkenaan dengan tafsir At-Tibyan. Pengarangnya ialah Tuan Guru Haji Abdul Hadi, iaitu tafsir At-Tibyan. Bentuk penafsiran dalam tafsir At-Tibyan ini ialah Al-Maqsur, Al-Isyari dan Al-Mawdu'i. Al-Maqsur maknanya dalam penafsiran At-Tibyan ini banyak dalil-dalil yang diambil daripada Al-Quran, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan Asarus Sahabah, dan juga ada tafsir Isyari, tafsir yang kita akan bincang sikit lagi. Dan yang ketiga inilah berkenaan dengan maudhu'i, iaitu peristiwa-peristiwa yang diketengahkan dalam kitab tafsir ini. Seterusnya, tafsir yang kedua ialah tafsir surah Yasin dan kebangkitan umat. Ini satu tafsir yang agak moden yang dikarang oleh Zawi Haji Ahmad. Bentuk tafsirnya dalam tu ada tafsir Masur, ada tafsir Isyari, ada, dan tafsir Mawdu'i pun ada. Yang ketiga, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, karangan Syekh Abdullah bin Muhammad Basmeh, yang mana dalam penafsiran Al-Basmeh, menafsirkan ataupun dia banyak menggunakan tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, dan menafsirkan mana-mana ayat yang kurang dipahami. Begitu juga dalam tafsir Ar-Rahman ini disebut ataupun dinyatakan berkenaan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Ada ayat-ayat yang diketengahkan berkenaan dengan asbabun nuzul. Okey, yang keempat ialah satu lagi bentuk tafsir moden, iaitu tafsir Abdul Fattah Zakaria, Tidurnya Mereka 300 Tahun, surah Al-Kahfi. Satu tajuk yang khusus berkenaan dengan Al-Kahfi. Buku ini ataupun tafsir ini dibincang semua sekali. Surah Al-Kahfi itu lengkap
yang banyaknya adalah menekankan berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain dan seumpamanya. Sebab itulah bentuk tafsirnya adalah maudhu'i dan juga isyari. Yang kedua berkenaan dengan bahagian ilmu tafsir, yang kita akan bawa kepada bahagian tafsir ini. Tafsir sebenarnya mengikut penafsiran Muhammad Abdul Aziz Az-Zarqani, dia kata tafsir ini adalah ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi dilalahnya, sesuai dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah menurut kemampuan manusia. Itu penafsiran ataupun takrif yang umum, di mana bahagian tafsir sebagaimana yang dimaklumi bahawa dia ada empat secara umumnya, ialah tafsir bil ma'sur, tafsir ar-ra'yi, tafsir sufi ataupun isyari, dan bentuk-bentuk tafsir ada tafsir yang disebut sebagai tafsir ijmali, tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Ada tiga bentuk penafsiran yang diperbincangkan oleh para ulama mufassirin dalam menafsirkan Al-Quran. Okay. Metod pula ialah satu manhaj ataupun jalan yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi fokus kita ialah metod sufistik. Metod sufistik ini ialah yang menekankan berkenaan dengan etika ataupun akhlak, yang menekankan kepada ruhiyah, motivasi dan mentakwilkan apa yang tersirat. Sebab itu kita akan tengok bagaimana penafsiran sufistik ini dia akan membicarakan makna-makna yang di sebalik daripada makna-makna yang zahir itu. Mengikut Az-Zahabi, tafsir sufi ni dia ada dua bahagian. Satu disebut sebagai sufi isyari, pentakwilan yang berbeza dengan sesuatu yang zahir, dan yang kedua ialah sufi nazari, menjelaskan makna sufistik Al-Quran, bersandarkan kepada pemahaman, pemikiran dan falsafah. Dan empat kitab tafsir yang betul saya kemukakan di sini ialah tafsir Sauri, Ibnu Arabi, Abdul Qadir Jalani dan Ibnu Ajibah. Okay, kita tengok bagaimana tafsir Sauri. Nama pengarang tafsir Sauri ini ialah Abu Abdullah Sufyan bin Ibn Sa'id Mashru' al-Sauri al-Kufi, lahir pada tahun 97 Hijrah, berpindah ke Kufah dan meninggal dunia pada tahun 161 Hijrah lah. Bentuk pentafsirannya ialah banyak menekankan penafsiran isyari ataupun sufistik. Sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sauri menafsirkan, dia kata maksudnya adalah nafsu amarah, andada. Lalu kita lihat dari segi makna dia, janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu kamu, sedangkan kamu mengetahui. Andada di situ maknanya ialah nafsu amarah, bukannya dia kata patung-patung, syaitan, berhala, tapi juga ialah nafsu. Maknanya andada di situ ditafsirkan dengan nafsu amarah. Dengan kata lain, manusia jangan sampai diperbudakkan oleh hawa nafsu amarah ni. Jadi di situ kita lihat Sauri menafsirkan andada itu dengan makna yang di sebalik daripada yang dipahami oleh orang ramai. Okay. Yang kedua, tafsir Ibnu Arabi. Nama dia ialah Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, lahir 468 Hijrah, merantau hingga ke Qurtuba untuk menuntut ilmu. Bentuk penafsirannya ialah bergantung kepada teori falsafah dan fahaman wahdatul wujud. Antaranya dia menafsirkan, saya buat contoh di sini adalah dua penafsirannya. Dalam surah Maryam ayat 57, wa rafa'nahu makanan aliyah. Makanan aliyah itu ditafsirkan dengan makna alam bintang, dengan alam bintang. Begitu juga ayat wa takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf hingga akhir. Mengikut Arabi ada 6 permasalahan dalam menafsirkan ummatun wa takum minkum ummah itu. Jadi penafsirannya agak agak mendalam. Okey. Next. Yang ketiga berkenaan dengan tafsir Abdul Qadir Al-Jalani. Lahir nama dia Abdul Qadir
Abu Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Saleh Musa, lahir di Iran 470 Hijrah, anak bongsu. Bentuk penafsirannya ialah berkenaan dengan tafsir isyari. Dia hanya menafsirkan, kalau kita lihat dalam tafsir Abdul Qadir Al-Jailani, dia menafsirkan huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang pendek dalam Al-Quran. Namanya alif lam mim sad, yasin, qaf, nun dan seumpamanya. Huruf-huruf itu ditafsirkan mengikut pahaman dia. Sa umpamanya maksudnya as-safi, as-sudu, as-sabur. Qaf al-qabil, al-qaid, al-qaim. Jadi biasanya huruf muqatta'ah ni kita tidak menjelaskan Allah yang Maha mengetahui, tapi ditafsirkan dengan ini tafsir sufi. Dan yang ketiga ialah tafsir Ibnu Ajibah. Nama dia Ahmad bin Muhammad Al-Mahdi, lahir 1160 Hijrah, yang paling dekat lah. Bentuk tafsirnya ialah menjelaskan asbabun nuzul, i'rab, qiraat dan tafsir isyari. Penekanan kepada Ibnu Ajibah ialah berkenaan dengan surah Makkiyah, Madaniyah, nama-nama surah, jumlah ayat, perbezaan, jumlah perkataan, munasabah surah, isi kandungan. Antara contohnya ialah Marajal Bahraini Yaltaqiyan. Marajal Bahraini Yaltaqiyan, maksud dia ialah pertemuan laut ilmu syariat dan hakikat. Di antara dua ilmu, bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara kedua ilmu syariat dan hakikat terdapat akal yang berguna. Itu penafsiran yang disebut oleh Ajibah dalam tafsir ini. Okay. Dan yang terakhir perbincangan kita ialah tafsir kontekstual Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam yang hebat dan pengaruhnya besar dalam perkembangan dan kemajuan Islam. Dia telah mengambil beberapa pendekatan moden dalam memahami Al-Quran. Pendekatannya tidak mengubah matlamat asal untuk dipahami. Antaranya penekanan dalam penafsiran Fazlur Rahman ini ialah perlunya kepada ilmu bahasa Arab, kesetaraan Arab, sebabun nuzul dalam menafsir Al-Quran, dalam memahami Al-Quran. Al-Quran ialah dokumen lengkap yang dibahagikan kepada surah, buku hakam dan banyak kesan-kesan psikologi berbeza antara Mekah dan Madinah. Sebab itu penekanan yang dibuat oleh Fazlur Rahman ialah berkenaan dengan asbabun nuzul. Tafsir adalah ijtihad manusia, dia kata, menetapkan satu kaedah dalam memahami Al-Quran. Tidak dilakukan oleh golongan yang terawal. Golongan yang utama tidak memberi penekanan sebagai seperti mana yang disebut oleh Fazlur Rahman. Ayat-ayat Al-Quran tidak boleh ditafsirkan secara harfiah, dia kata. Mengkritik para mufassir yang menafsir Al-Quran secara kerat-keratan. Dan yang paling hebat ataupun yang paling terkenal ialah mengemukakan metod tafsir, iaitu gerak ganda dan momen, iaitu membawa situasi dahulu ataupun situasi masa penurunan ayat itu kepada semasa, untuk memahami dengan lebih jelas. Ini di antara penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Fazlur Rahman dalam penafsirannya. Okay. Secara kesimpulannya, pembentangan ini kita dapat melihat yang pertamanya, tafsir adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami intisari Al-Quran. Yang kedua, kemunculan tafsir di Malaysia memberi faedah dan manfaat kepada masyarakat. Dan yang ketiga, pahaman dari sudut sofistik juga penting bagi memahami tafsir dengan lebih mendalam. Di samping pengolahan tafsir itu mengambil kira dengan realiti supaya ia lebih menarik dan mendasar kepada realiti. Jadi tiga kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembentangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.